Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali terima kasih pengurusi majlis, tuan rumah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam Hafizahullah, serta seluruh ahli keluarga beliau dan tim Ustaz Ahmad Rizam yang bersama-sama menjayakan majlis pada malam ni. Fadil Ustaz Azhar Idrus, kedua-duanya adalah tuan guru, seorang dalam bidang fiqh dan hukum hakam, dan seorang lagi tuan guru dalam bidang tasawuf, Ustaz Ahmad Rizam Hafizahumallah. Kampung ni sebenarnya tak apa ada orang ni. Jalan ni pun sunyi je. Inilah kali pertama jalan ni jam tadi. Saya tengok sampai hujung sana jam. Umat Nabi SAW rindu untuk berada dalam majlis ilmu. Kesemua kita datang pada malam ni, tak ada siapa mai malam ni untuk jadi jutawan. Tak ada siapa mai malam ni untuk dapat pangkat menteri. Dan tidak ada siapa yang mai malam ni untuk menjadi masyhur. Tuan-tuan duduk di bawah, hak masyhur duduk di atas ni. Yang duduk di atas, yang bercakap kan, ustaz pengurusi hari ni masyhur lah. Tak ada siapa yang mai di depan saya ni, 10,000 orang ni. Sampai sana. Tidak ada seorang pun yang datang pada malam ni untuk mencari dunia. Kesemua yang datang pada malam ni adalah untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat tempat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang mai malam ni bukan untuk merasa makanan yang dijual di tepi-tepi jalan sana. Tetapi wahai Allah, kesemua yang datang pada malam ni adalah untuk mencari redha-Mu wahai Allah. Maka kau pandanglah semua yang hadir pada malam ni wahai Allah. Kau berikanlah hidayah dan juga istiqamah serta rahmat-Mu kepada semua yang hadir. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kaya dan miskin di kalangan umat Nabi SAW. Saya ada 3 poin saja malam ni. Sekejap ya, tuan jangan risau. Sebab tadi orang hantar gambar dekat saya, pukul 5.30 dah penuh dah. Kalau 5.30, sekarang 9, ni dah 4 jam tak kencing. Orang Kedah ni bahasa kasar sikit. Saya kira ni, saya tengok, saya kata, 4 jam lah ni, tak kencing, tak bangun makan apa semua, duduk, subhanallah. Jadi dah lama, maka ilmu tadi kita dah dapat daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar. Sekarang kita mohon dengan Allah yang menghantar para malaikat yang mencari. Malaikat ni turun, Allah cipta khas mencari majlis ilmu. Kemudian bila malaikat ni balik, Allah akan tanya apa yang mereka minta. Dalam keadaan Allah tahu apa yang kita minta. Maka para malaikat menjawab, wahai Allah, mereka memohon keampunan-Mu dan syurga-Mu. Maka Allah Ta'ala pun sebut, bersaksilah wahai para malaikat, qad ghafartu lahum, aku telah mengampunkan mereka semua. Amin ya rabbal alamin.
Tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali, satu hari Nabi Musa berpidato di hadapan Bani Israel yang ramai dia macam ni. Nabi Musa, umat dia kedua teramai selepas Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Musa berdiri di depan, dia berpidato, ramai macam ni. Pidato seorang Rasul yang tak ada dosa, yang tak ada dendam dengan orang, yang bahasanya sampai ke dalam hati, yang bahasanya penuh iman, Nabi Musa AS. Bila dia pidato, Bani Israel waktu tu, kaum Nabi Musa, Bani Israel, rasa takjub dengan Nabi Musa. Masya Allah, hebat pidato Nabi Musa. Kami rasa dekat dengan Allah, kami rasa kasih dengan Allah, kami rasa rindu dengan Allah. Bila dengar Nabi Musa berpidato, ramai Bani Israel bertaubat, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab terkesan dengan pidato Nabi Israel. Kesemuanya terpegun. Kemudian orang ramai mereka bertanya, wahai Nabiullah, man huwa a'lamun nas? Ada tak di atas muka bumi hari ini orang yang lebih alim daripada kamu? Wahai Nabiullah, siapakah yang hidup di atas muka bumi hari ini yang paling alim? Bani Israel tanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap Rasul yang diutuskan di dalam satu-satu zaman, dalam satu-satu kaum, dialah yang paling alim sekali. Ini kaedah. Dia yang paling alim. Dalam satu-satu zaman, kalau satu Rasul itu diutuskan, dia yang paling alim. Bila Bani Israel tanya, wahai Nabiullah, man a'lamun nas? Siapa manusia yang paling alim? Nabi Musa pun jawab dengan tidak ada perasaan bongkak, sikit pun bukan untuk berbangga, bukan kerana perasaan. Nabi Musa kata, ana, aku. Jawapan jujur, memang dia yang paling alim. Tetapi dia tidak menisbahkan pengetahuan itu kepada Allah dengan ucapan Allahu a'lam. Nabi Musa tak sebut Allahu a'lam, Allah yang lebih maha mengetahui. Ketika itu turun wahyu, Allah Ta'ala buat turun wahyu. Wahai Musa, wahyu, ilham Allah. Inna li 'abdan bi majma'il bahraini huwa a'lamu mink. Sesungguhnya ada seorang hamba aku, kata Allah, pada pertemuan dua laut tempat tinggalnya. Dia tinggal di pertemuan dua laut, huwa a'lamu mink. Dia lebih alim daripada kamu. Dia ada ilmu yang kamu tidak tahu, wahai Musa. Tuan-tuan, yang ni rahsia Allah yang Allah bongkarkan dalam peristiwa itu. Kalau tak berlaku rahsia ini, sehingga malam ni kita tak kenal Nabi Khadir alaihissalam. Ni yang Nabi Khadir ni cerita dia pelik dan sangat menginsafkan dan tak boleh masuk akal. Nabi Khadir. Kalau Nabi lain membelah bulan, Nabi lain menyembuhkan orang sakit, Nabi Rasul lain bercakap dengan binatang, Khadir alaihissalam, antara mukjizat dia, ilmu dia, tidak ada perantaraan makhluk, terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut sendiri dalam Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan Khadir daripada sisi kami terus, tidak ada perantaraan akan ilmu. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu Nabi Musa hidup atas dunia ketika itu, Nabi Musa rasa dengan ilmu syariat yang Allah ajak,
yang Nabi Musa belajar daripada malaikat Jibril alaihissalam, beliaulah orang yang paling alim. Musa alaihissalam, Nabi Musa. Tapi bila Bani Israel tanya, wahai Nabiullah, siapakah yang paling alim di atas muka bumi hari ini? Waktu tu Nabi Musa tersilap, tak sebut Allahu a'lam, mungkin aku. Nabi Musa terus jawab, aku. Maka Allah mengenakan sedikit pengajaran kepada Nabi Musa. Wahai Musa, hari ini aku nak bagi tahu satu rahsia. Ada seorang makhluk tinggal di pertemuan dua laut. Dia mempunyai ilmu yang kamu tidak ada, wahai Musa. Lelaki itu ada ilmu yang kamu tidak ada. Bila Nabi Musa dengar sifat seorang Rasul yang sukakan kebaikan, beliau memohon kepada Allah, wahai Allah, izinkan aku belajar dengan orang itu. Nak belajar, bukan nak bergaduh, bukan nak uji siapa yang lebih alim. Wahai Allah, izinkan aku untuk aku belajar dengan orang itu. Di mana orang yang mempunyai ilmu yang aku tak ada. Allah pun izin. Allah bagi petunjuk 1, 2, 3. Yang tu saya tak mau sebut. Saya lagi cerita dia panjang. Ini poin nombor 1. Maka Nabi Musa pun pergi. Sampailah dapat petunjuk. Musa alaihissalam dengan Yushang ibn Nun, pemuda yang menemani Nabi Musa. Seorang Nabi yang tidak disebutkan dalam Quran, tetapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis cerita tentang Nabi Yushang ibn Nun. Dialah anak murid kanan Nabi Musa alaihissalam, pun hebat juga. Nabi Yushang ibn Nun ni antara mukjizat dia ialah dia boleh menahan matahari daripada bergerak. Mukjizat. Manusia biasa tuan, berjalan, tidur, makan, sedih, gembira, kenyang, lapar, manusia biasa. Tapi apabila dimuliakan oleh Allah, apabila diredai oleh Allah, apabila rapat dengan Allah, apabila selalu ingat Allah, apabila tunduk hanya kepada Allah, Allah memuliakan Yushang ibn Nun, murid kanan Nabi Musa alaihissalam, anak murid kanan. Kemudian pergi sampai jumpa, berjalan, jauh berjalan kaki dua-dua orang ni, Rasul, satu Nabi. Bila berjalan jauh, lepas 100 km berjalan lagi, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Nabi Musa kata, aku takkan tinggalkan perjalanan untuk menuntut ilmu. Tuan-tuan tengok, ni pengajaran. Nabi Musa, manusia yang paling alim atas muka bumi Allah ketika itu. Bila Allah sebut ada satu orang yang mempunyai ilmu yang bukan ilmu sesat, ilmu yang aku sendiri ajarkan beliau, wahai Musa, tanpa perantaraan orang ni. Subhanallah. Nabi Khadir ni disebutkan oleh jumhur para ulama sampai hari ini masih hidup. Wallahu a'lam. Jumhur para ulama sampai hari ini masih hidup. Khadir. Anak siapa, zaman bila beliau muncul, wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab tu kita kalau nak buat baik, jangan pilih-pilih orang. Kalau nak buat baik, jangan pilih-pilih orang. Kita tak tahu kedudukan orang itu di sisi Allah. Sekali saya cerita satu kisah. Zaman Rasulullah, seorang peminum arak tetapi mencintai Allah dan Rasulnya. Itu poin yang kedua.
Bila berjalan jauh, Nabi Musa alaihissalam dengan anak murid kanan dia, motor tak ada, kereta tak ada, bas tak ada, kapal terbang tak ada. Bila dah jauh perjalanan, selepas sehari, kemudian seminggu, kemudian 2 minggu, Nabi Musa kata, aku takkan berganjak. Ending ayat tu, au amdhiya huquba, walaupun aku terpaksa berjalan berpuluh-puluh tahun untuk berjumpa dengan guru ini. Kita paling jauh belajar Kampung Gemuruh. Duduk Kuala Terengganu. Duduk tepi Pasar Payang. Duduk Besut. Sini je paling jauh. Ini Quran, tuan-tuan tengok. La abrahu sampai au amdhiya huquba, kalau berpuluh tahun aku terpaksa jalan, aku takkan pulang, kata Nabi Musa. Nak cari tok guru ni. Akhirnya sampai di pertemuan dua laut. Kalau tuan-tuan ke Mesir, tuan-tuan boleh tanya guide tu di mana tempat pertemuan tersebut mengikut pendapat yang paling kuat. Ada, boleh pergi, boleh sewa bas ke apa, pergi ke tempat tu. Berhenti di satu tempat. Fawajada 'abdan min ibadina. Nabi Musa pun nampak satu orang lelaki. Biasa saja, tak ada serban besar, tak ada tasbih sangkut di tengkok. Ni tengkok kau panggil apa sini? Sama. Tak ada tasbih pun sangkut di tengkok, tak ada serban besar, lelaki biasa. Fawajada 'abdan min ibadina. Dua orang ini menjumpai hamba kami. Dua orang itu Musa dan Yusha alaihimassalam. Lelaki biasa. Tak ada cincin zamrud, tak ada jubah putih yang cantik, tak ada kereta Velfire. Seorang lelaki biasa duduk di atas batu. Kalau dia berjalan ke semua tempat yang berjalan menjadi hijau. Sebab tu Khadir. Bukan Khidir, Khadirun. Sebutan dia dalam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Kalau dia berjalan, di tapak-tapak yang dia letakkan kaki dia tu menjadi hijau. Alaihissalam. Lelaki biasa. Subhanallah. Hormatlah semua umat Nabi Muhammad. Kasihlah semua umat Nabi Muhammad. Bagilah perhatian kepada semua umat Nabi Muhammad, siapa pun orang itu, kerana yang mengetahui kedudukan seseorang itu di sisi Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tak kenal orang tu. Nabi Musa bukan imam kampung tau. Bukan mufti negeri. Bukan qadhi kawasan. Musa alaihissalam, manusia 124,000 orang Nabi, dia ranking nombor 3. Dia tak kenal satu orang, Nabi Musa tak kenal satu orang yang mulia di sisi Allah, yang ada ilmu yang Nabi Musa tak ada. Ini pengajaran malam ni yang pertama. Saya macam tu tuan-tuan, lawak tak ada. Tak erti buat lawak. Tak erti buat lawak. Kan tengok ceramah, tengok cengih ceramah, garang. Hak ni je saya bawa. Alhamdulillah. Allah SWT sebut, kedua-duanya jumpa hamba kami itu. Atainahu rahmatan min indina. Lelaki yang mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa itu. Atainahu rahmatan min indina, kerana kami merahmati lelaki itu. Sebab tu Rasulullah sebut, tak ada orang masuk syurga dengan amalan dia yang banyak, termasuk aku. Sahabat kata, ya Rasulullah, termasuk kamu tak masuk syurga dengan amalan kamu? Nabi kata, ya. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin min, kecualilah selepas Allah Subhanahu wa taala merahmati dan kasih kepada aku. Sebab tu orang yang paling berjaya ialah orang yang paling dirahmati oleh Allah.
Banyak mana Allah ajak dalam Quran untuk kita berdoa, Allahumma arhamni wal muslimin. Nabi ajak, ya Allah, kasihanilah aku dan semua umat Nabi Muhammad. Allahumma arhamni wal muslimin, wahai Allah, kasihlah aku dan semua umat Nabi Muhammad. Apabila satu orang dikasihi oleh Allah, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang Allah, orang itu tidak boleh disentuh oleh mana-mana makhluk. Dia boleh dibunuh nyawanya, boleh diseksa tubuh badannya, tetapi roh dan imannya tak boleh digugat oleh mana-mana makhluk. Atainahu rahmatan min indina. Allah Ta'ala puji Nabi Khadir. Allah Ta'ala kata, kami mendatangkan kepadanya rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan kepada beliau daripada sisi kami akan ilmu. Tuan-tuan, Nabi Khadir ni orang baik, bukan lahir-lahir Allah Ta'ala terus ajak. Dengar ni tuan, Nabi Khadir alaihissalam ini manusia yang mencari Allah, mencari keberkatan daripada Allah, mencari rahmat Allah, mencari kasih Allah, mencari pandangan Allah, mencari kedudukan di sisi Allah. Kemudian Allah memberikan dia kelebihan ini. Allah terus mengajar beliau ilmu terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran di tempat yang lain, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajar kamu. Allah sendiri yang mengajar kamu. Dan ini yang diperolehi oleh Khadir alaihissalam, diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa pun berjumpa sampai akhir kisah, belajar dengan Nabi Khadir dan tidak lulus Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Yang tu perbahasan lain lah. Nabi Musa dengan ilmu syariat yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam daripada Allah Subhanahu wa taala, ada satu sudut lagi ilmu, ada satu sudut lagi. Tapi jangan duk mengaku lah tuan-tuan. Sekali tuan-tuan duk mengaku pula. Mengaku kata dapat hak, yang ni hak tempiah Nabi Khadir. Semayang Jumaat tak pi, Zuhur tak semayang, subuh tak semayang, dia kata ni hak satu sudut lagi yang ilmu. Hati-hati tuan-tuan, zaman ni banyak tiap bulan keluar macam-macam orang mengaku Imam Mahdi, tiap bulan keluar orang mengaku yaqazah dengan Nabi Muhammad dan sebagainya. Ini bahaya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itu poin yang pertama. Lagi 2 poin je. Tuan jangan risau. Lagi 2 poin. Kita balik ramai-ramai. Tadi saya baca satu berita. Seorang lelaki Islam umur 28 tahun. Seorang lelaki Islam umur 28 tahun tidak bekerja, menganggur. Dia potong kepala ibu kandung dia letak setempat. Tuan-tuan, 10,000 ada semua ni. Kalau orang bayar kat kita 10 juta bagi pisau potong kepala ibu kita, 10 juta tunai. Saya yakin tak ada siapa nak buat benda ni. Tak ada siapa akan buat benda ni. Ibu kandung kita. Saya ingat berita ni di Brazil. Bila saya baca tajuk, saya tekan tajuk tu. Baca tajuk, saya tekan tajuk tu, dia keluar berita. Sebab dalam berita ni, kadang bila kita tekan, berita tu berita luar negara. Banyak saya tekan, dia berita luar negara. Tapi daripada yang pancarkan berita tu TV dalam Malaysia ni lah. Banyaknya luar negara. Tapi tadi bila saya tekan tadi, dia naik berita tu Malaysia. Kuala Selangor. Bila naik Malaysia, saya kata, ya Allah, harap-harap bukan Islam yang buat benda ni. Bukan kita seronok orang bukan Islam buat. Maksudnya kalau dia Islam, kan? Saya berdoa, saya kata, ya Allah,
Semoga bukan Islam yang buat benda ni, tapi bila pemberita tu baca, yang buat benda tu adalah orang Islam. Semalam tuan-tuan, bukan di Brazil, bukan di Amerika Syarikat. Dalam Malaysia, orang Melayu, orang Islam kita. Umur 28, dia penganggur. Dia potong kepala mak dia. Putus kepala ni, tak di tempat lain. Ending berita tu, bila cek air kencing, positif. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, anak-anak yang ada masalah dadah, no? Remaja ramai. Baru ni saya pergi Kuching, Sarawak, balik lepas beberapa minggu pergi pula di Miri. Tuan-tuan, no? Jauh sana. 80% kehadiran anak-anak muda macam ni. No? Kuliah malam, kuliah pagi, 80% anak-anak muda. Dan saya jumpa 100 orang penagih di kalangan remaja dan juga orang tua-tua dan juga wanita yang ada anak. Daripada 100 orang tuan-tuan, 70 orang sampai akhir hayat lekat dengan dadah ni. Dia tak tinggal. Subhanallah. Dia lelaki ke, perempuan ke, sampai pegang anak. Masih lagi, apa nama ni, duk cucuk jarum dadah tadi. Pegang anak kecil, umur baru 7-8 bulan. Tak nak? Jadi dia punya kesan dia sampai ke tahap itu. Ini berita yang paling menyayat hati sekali. Berita yang paling menyayat hati sekali. Selalunya tak kerja. Selalunya sifat mereka ni macam itulah. Tadi bila saya dengar, sama, tak kerja. Umur 28, menganggur. Dan waktu dicek air kencing tadi, didapati positif, dadah. Semoga Allah mengampunkan kita semua insya-Allah. Seorang sahabat nama Abdullah digelar Al-Himar. Seorang sahabat nama Abdullah digelar Al-Himar. Himar ni maksud dia keldai. Tetapi gelaran Al-Himar itu diberikan kepada sahabat ni nama Abdullah ini kerana dia seorang yang kuat. Malaysia tak ada keldai. Negara Arab keldai banyak. Mereka buat untuk angkut tongges, angkut ubi kentang, angkut yang berat-berat ni, beratus-ratus kilogram. 200-300 kilogram keldai. Sifat dia kuat. Jadi bukan penghinaan kepada sahabat ni, dia digelar Abdullah Al-Himar. Dia rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang sahabat ni sayang Nabi. Ini kisah kedua, poin nombor 2 tuan-tuan. Ringkas je. Tapi dia ada pengajaran yang besar. Nabi sayang dia sayang Nabi. Kalau jumpa Nabi, kana yudhikun Nabi, dia akan membuatkan Nabi ketawa. Subhanallah. Abdullah ini kalau berjumpa dengan Rasulullah, dia akan buatkan Nabi ketawa. Nabi akan senyum besar dengan Abdullah Al-Himar ini. Tetapi Abdullah ini ada satu kelemahan, dia minum arak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, zaman Nabi dengan sahabat, siapa yang tak pi sembahyang berjamaah, orang itu adalah munafik original. Benda ni disebut oleh Abdullah ibn Mas'ud. Zaman Nabi tak ada denda, tak ada peraturan. Semua sahabat yang ada di Madinah, yang mana yang duduk dalam kota Madinah, mesti solat di Masjid An-Nabawi tanpa paksaan.
Semua akan datang hatta yuhada bainar rajulain. Kalau satu orang sakit, dia akan panggil kawan dia untuk papah dia ke masjid tanpa siapa-siapa paksa. Zaman sahabat. Zaman sahabat, siapa yang tak solat berjemaah di masjid, semua sahabat tahu orang itu hanyalah munafik original. Ramai tak kalau hari ini? Subhanallah. Kita bukan tak solat berjamaah, tak semayang terus, Ustaz. Tak semayang. Saya nak sebut poin ni, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, kalau tak solat berjamaah adalah munafik original, tapi kalau minum arak, tapi bertaubat. Abdullah ini dia minum arak, kemudian dia bertaubat kepada Allah, taubat di hadapan Rasulullah. Lepas berapa bulan, dia minum pula. Abdullah ni. Tapi rapat dengan Nabi, orang dia kelakar. Kalau jumpa Nabi, dia akan buat lawak dengan Nabi. Nabi akan gelak dengan dia. Tapi tak, bukan gelak macam kita lah. Gelak Rasulullah, kana aktsaru dhahikihi tabassum. Nabi ni, dia punya gelak adalah senyum. Hak tu gelak paling banyak lah tu. Senyum. Kemudian satu hari Abdullah ni dia minum arak. Sahabat pergi jumpa Nabi, bagi tahu, ya Rasulullah, dia minum arak. Nabi pun panggil Abdullah. Nabi kata, sebat. Sebab Nabi telah sebut kepada semua sahabat, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya. Maksudnya tak ada adik-beradik, tak ada kroni. Bila satu orang yang rapat dengan Nabi, sayang Nabi, Nabi sayang dia. Dia minum arak, sahabat bawa mai ke Nabi, Nabi kata sebat dia. Lalu dia disebat. Selepas berapa bulan dia dah bertaubat, dia minum arak, sahabat lain bawa mai dia depan Nabi, lepas bagi tahu, ya Rasulullah, Abdullah minum lagi. Nabi kata sebat dia, lalu dia disebat. Ada satu petang dia pergi ke pasar, dia tengok ada mentega yang baik. Kemudian ada asal, madu yang baik. Bila dia tengok madu yang elok, dia teringat Rasulullah. Dia kata, ya Allah, duit tak ada. Tapi madu ni mesti Nabi suka. Di Mekah tak ada madu. Di Madinah tak ada madu yang banyak. Dia datang daripada luar, madu. Bila Abdullah pergi ke pasar, dia tengok ada madu, dia teringat Rasulullah. Tapi duit tak ada. Dia pun tanya pakcik itu, dia kata, berapa harga? Sekian-sekian. Kemudian dia kata, pakcik, saya nak beli. Dia pun ambil madu tadi. Lepas tu dia tak bayar. Pakcik tu ikut dia. Dia suruh pakcik penjual tadi ikut dia. Dia pun pergi ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi, Abdullah bagi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi pun tengok muka, tuan-tuan, ustaz-ustaz ni penceramah ke apa, dia ada orang yang bila orang tu main, dia senang. Kan? Dia suka. Bila Nabi buka, Nabi tengok, muka Nabi bercahaya, Nabi suka dengan Abdullah. Abdullah pun bagi salam, Nabi jawab, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya Abdullah, nak apa? Abdullah pun kata, "Ya Rasulullah, nak bagi hadiah." Benda apa? Madu. Terima kasih Abdullah bagi hadiah. Terima kasih. Nabi satu orang yang sangat berterima kasih. Dan tidak ada hadiah yang Nabi dapat kecuali Nabi akan membalas hadiah itu pada hari ataupun minggu yang seterusnya. Ini sifat Rasulullah. Mesti Nabi balas. Subhanallah. Saya tengok hadiah di rumah saya, tuan. Bukan birthday saya pun. Bukan hari lahir pun, bukan sambutan ulang tahun hari lahir, tapi hadiah sampai tiap-tiap hari.
No? Saya kata kalau nak balas jenuh, balas hadiah. Banyak orang bagi. Saya mendoakanlah. Tengok nama saya doa. Kan? Tengok nama saya doa. Nak balas tak? Banyak. Saya teringat Rasulullah bila dapat hadiah, Nabi akan cam muka orang tu dan satu hari Nabi akan bagi. Termasuklah satu helai jubah yang dihadiahkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Nabi tahu dia munafik, seluruh penduduk Madinah tahu dia kepala munafik. Tetapi pada hari kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi menghadiahkan jubah yang dia pakai. Jubah Nabi. Nabi bagi kepada anak Abdullah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak beliau nama Abdullah juga, tapi orang yang baik, sahabat yang baik. Nabi hadiahkan kepada dia untuk ditutup jasad Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu cerita lain. Bila Abdullah Al-Himar bawa madu pergi ke Nabi, ya Rasulullah, aku tengok tadi madu ni jarang ada di pasar, madu ni madu yang sedap, madu yang baik. Aku hadiahkan kepada kamu ya Rasulullah. Nabi terima kasih, Nabi suka dengan hadiah tersebut. Abdullah kata, tapi ya Rasulullah, duit tak banyak lagi. Ish, kita tak berani buat baik dengan Tok Guru terang mana pun. Tuan-tuan pernah buat tak kat Ustaz Azhar? Dia duit banyak, tuan-tuan terai buat tak? Subhanallah. Dia main bagi, dia boleh cakap, dia kata, tapi Rasulullah, duit je tak banyak lagi. Ni dia tuan dia. Tuan asal tadi madu tadi duduk ada di situ. Tuan tu kata, ya Rasulullah, memang dia tak bayar. Nabi senyum dengan dia. Ini Rasulullah SAW. Nabi masuk, ambil duit, bagi. Lepas beberapa bulan, dia minum arak. Sahabat tangkap dia, buat mai depan Nabi, ya Rasulullah, Abdullah minum lagi. Nabi kata, sebab dia. SAW. Tak ada beza. Sebab dia. Itulah kali yang keberapa dia disebat. Dan pada hari itu, ketika setelah habis disebat, Nabi pun nak berjalan keluar. Sahabat-sahabat pun nak balik. Abdullah pun nak balik. Tetapi orang yang di kiri dan kanan, ada 2-3 orang kata, il'anhu. Apa teruk hang Abdullah? Apa perangai tak insaf-insaf? Wahai Abdullah, banyak kali sangat dah buat benda ni. Wahai Abdullah, semoga Allah laknat kamu. Sahabat tak biasa dengan dosa besar. Kalau tak solat berjemaah pun sudah dikira dosa besar di sisi sahabat. Apatah lagi berulang-ulang kali minum. Sahabat marah, 2-3 orang. Bila mereka kata, celaka kamu wahai Abdullah. Nabi paling tengok sahabat. Nabi kata, la talanu. Jangan laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya aku mengetahui dia mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi cop. Saya dan kita semua sebut, kita sayang Allah, kita rindu Allah, kita sayang Nabi, kita rindu Nabi. Siapa yang bagi kepastian kepada kecintaan dan kerinduan hati kita? Tak ada. Tapi ketika mana kerinduan dan kecintaan itu dimateri sendiri oleh Rasulullah, bermaksud lelaki itu adalah ahli syurga. Nabi kata, la tal'anuh. Kalian tidak tahu sesungguhnya dia bertaubat. Kalian tidak tahu sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Sebab tu tuan-tuan, kita tak kenal siapa orang tu. Dia buat dosa, itu dia dengan Allah SWT. Tanggungjawab kita, tegur dia dosa yang dia buat. Siapa pun dia orang itu. Tegur, mesti tegur. Nak mandi dia macam mandi jenazah, rakam pula, yang tu dosa. Bukan kerja kita. Untuk ikat dia, bubuh dalam kolah. Untuk ikat dia, mandi dia. Kalau kadang-kadang tindakan tu, macam tu, saya rasa dia sebenarnya tidaklah keterlaluan. Tapi yang pi rakam tu, sehingga menyebarkan aib orang itu.
Memang dia bersalah, memang dia berdosa. Patut tak dihukum? Memang kena hukum. Kerana dia mencuri. Boleh tak sebarkan aib dia? Itu haram dan ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu aib orang yang kamu sebarkan, satu aib kamu Allah akan buka dunia dan akhirat. Satu berbalas satu. Kalau yang rakam tu, dia piak upload, 100,000 orang tengok. Tunggulah 100,000 aib dia, Allah akan buka dunia dan akhirat. Terakhir untuk malam ni, poin yang terakhir. Untuk malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ialah ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila seseorang hamba aku bertanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang aku, iaitulah tentang Allah, fa inni qarib, aku dekat. Selalu dalam Quran kalau ada perkataan sa'ala, Allah Taala akan jawab dengan qul, wahai Muhammad sebut. Wa yas'alunaka 'anir ruh, wahai Muhammad mereka bertanya kamu tentang ruh, qul, jawab wahai Muhammad, ruh urusan aku. Semua ayat Quran yang berkaitan dengan tanya, Allah Taala akan kata jawab, qul wahai Muhammad. Tapi apabila ayat bercakap tentang wahai Muhammad, sekiranya hamba aku bertanyakan kepada aku tentang aku, fa inni qarib, Allah Ta'ala tak kata qul, wahai Muhammad jawab. Terus dijawab, aku dekat wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu dan hamba-hambaku bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Tuan-tuan berdoa malam ni sekarang dalam hati masing-masing, dalam majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan petiklah satu permohonan kepada Allah. Semua sebut pada malam ni permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah jawab kepada Nabi, fa inni qarib, aku sesungguhnya dekat wahai Muhammad. Aku mengetahui, walaupun malam ni tuan-tuan ada 10,000 yang berdoa, Allah SWT jawab dalam satu ayat Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiap-tiap helai daun yang jatuh di atas muka bumi Allah, tuan-tuan, tiap-tiap helai daun yang jatuh, Jalla Jalaluh, tiap-tiap helai daun yang jatuh di atas muka bumi Allah, dan tidak ada seketul pun benda yang halus fi zulumatil ard, yang berada pada malam yang gelap gelita. Tuan-tuan bayangkan setiap titisan hujan yang turun, tuan-tuan bayangkan setiap daun yang berguguran pada malam yang gelap, dalam keadaan benda itu berwarna gelap, apakah keadaannya basah ataupun kering? Illa ya'lamuha, Allah tahu benda itu, di mana dia jatuh, berapa yang jatuh. Jalla Jalaluh. Poin yang ketiga ni saya nak bagi tahu kepada kita semua maklumat yang kita semua dah tahu, iaitu Allah mengetahui pergerakan setiap zarrah alam ini. Kalau pergerakan setiap zarrah alam ini Allah tahu, bermaksud permintaan yang tuan-tuan baru sebut dalam hati sebentar tadi, Allah lebih maha mengetahui. Sebab apa tuan-tuan saya sebut Allah lebih ambil tahu? Kerana yang memohon itu adalah kita, dan kita adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak sedar di kalangan banyak-banyak makhluk, yang paling Allah sayang adalah manusia. Kita tuan-tuan. Sebab itu Allah melantik manusia untuk menjadi khalifah di atas muka bumi Allah. Sebab itu dalam banyak makhluk yang wujud di atas muka bumi ni, yang masuk dalam syurga,
boleh hidup dalam syurga sebagai raja-raja dalam syurga. Mereka sihat selama-lamanya, takkan sakit. Mereka kaya kesemuanya, takkan miskin. Mereka masyhur kesemuanya, tak ada seorang pun yang tidak dikenali. Hanya manusia dan jin saja. Dua makhluk. Malaikat dia tidak menghuni syurga. Dia tidak menghuni. Yang dimuliakan hanyalah manusia. Dengan sebab itu tuan-tuan, perbanyakkanlah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Maha mendengar dan Allah Maha memakbulkan permintaan kita semua. Insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Ceramah ringkas saya. Cukuplah, Ustaz Azhar dah sejam lebih tadi. Saya 50 minit cukuplah. Semoga kehadiran kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT, dan semoga semua kita diampunkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Ya Allah, ya Tuhan kami, majlis ini majlis ilmu yang Kau janjikan keberkatan dan kemuliaannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, majlis ilmu ini Kau janjikan untuk dipenuhi dengan para malaikat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang hadir pada malam ini ramai, ya Allah. Di kalangan kami ini, ya Allah, ada di kalangan mereka orang-orang soleh yang tidak ditolak pastinya doa-doa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin di kalangan kami ada orang yang tidak ditolak doanya, ya Allah. Wahai Tuhan, ampunkanlah kami. Wahai Allah, kurniakanlah kami syurga Firdaus. Wahai Tuhan kami semua Islam. Kekalkanlah nikmat iman dan Islam ini sehingga akhir hayat kami. Wahai Allah, ya Tuhan kami, dalam keadaan malam yang penuh barakah ini, ya Allah, kurniakanlah kepada kami dan seluruh ahli keluarga kami syurga Firdaus, ya Allah. Ya Allah, kami panjatkan doa, wahai Allah, dalam ramai di kalangan kami ini, ya Allah, insya-Allah ada orang-orang yang dimakbulkan doanya. Kau muliakanlah kami untuk kami tinggal di dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah kami, ya Allah, untuk melihat wajah-Mu di hari akhirat nanti, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, lembutkanlah hati kami. Tetapkanlah iman kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.